Alhamdulillah, syukur kita kembali bersama dengan Assalamualaikum TV Al-Hijrah dan kita akan membincangkan tentang musaadah COVID-19 Arahnu daripada Yapim. Dan bersama dengan saya sebelah ni adalah Puan Paria Hassan, pemangku Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Apa khabar? Ya, sihat. Kita duduk mana sebenarnya? Datang dari mana? Saya daripada Shah Alam. Alhamdulillah, perjalanan tadi semua lancar ya? Alhamdulillah. Syukur, baik. Jadi kita pun faham bahawasanya ada pencerahan tentang moratorium penutupan seluruh cawangan Arahnu bermula dengan PKP hari itu sehingga 14 April nanti insya-Allah. Jadi difahamkan Arahnu Yapim membenarkan penangguhan penebusan bagi gadaian untuk tempoh 10 bulan. Betul ya? Betul. Jadi mungkin boleh tak sentuh sedikit tentang package ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Talib dan juga TV Hijrah kerana menjemput Yapim sekali lagi pada pagi ini. Sebelum ini kita kongsikan berkenaan dengan Food Bank Yapim. Inisiatif di bawah musaadah COVID-19 juga. Tapi hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan satu pakej Arahnu Yapim yang juga di bawah musaadah COVID-19 ini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Yapim kita berada di 212 cawangan Arahnu di seluruh negara. Yang mana 203 kita ada cawangan statik dan juga kita ada 9 buah cawangan bergerak. Dan Yapim telah menawarkan produk-produk Arahnu iaitu Arahnu Prestige, Arahnu Business, Arahnu Emas dan Arahnu Didik. Dan kita faham apabila penutupan cawangan Arahnu dalam tempoh PKP ini daripada 18 Mac sampai 14 April, maka pelanggan-pelanggan kita tidak dapat datang untuk berurus niaga di cawangan Arahnu Yapim. Jadi menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan penebusan. Sebab Yapim apabila kita menawarkan pembiayaan Arahnu, kita membenarkan pelanggan kita menggadai sehingga tempoh 10 bulan. Baik. Jadi dalam tempoh 18 Mac sehingga 14 April ini, kita ada ramai pelanggan yang sepatutnya tempoh mereka sudah matang. Tetapi mereka tidak dapat datang menebus, maka kita telah menyediakan satu pakej iaitu moratorium kepada semua pelanggan kita yang terlibat. Mereka dikecualikan untuk datang menebus dalam tempoh ini dan mereka juga dikecualikan daripada membayar upah simpan di dalam tempoh ini. Wah, ada dua benda yang mereka dapat. Satu, dipanjangkan tempoh, kemudian dibebaskan daripada upah simpan. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau disebutkan ramai tu mungkin ada tak mungkin statistik berapa ramai sebenarnya musaadah ni dapat membantu rakyat Malaysia? Sebenarnya Yapim dalam pelanggan kita ada dalam lebih kurang 700,000 pelanggan di seluruh negara. Tetapi dalam tempoh ini sebanyak 21,000 pelanggan yang terlibat di dalam tempoh selama sebulan ini yang tidak dapat datang menebus di cawangan Arahnu Yapim. Dan insya-Allah dengan 21,000 orang pelanggan ini kita ingin menyantuni mereka dan sebenarnya berdasarkan pengiraan kita upah simpan yang akan terlibat daripada pengecualian ini adalah sehingga RM500,000. Tetapi setengah juta lebih kurang. Dan sekiranya tempoh PKP ini dilanjutkan, kita pun tak tahu kan Talib, mungkin ada keperluan di pihak kerajaan untuk menangguhkan tempoh ini. Macam mana pula tu? Ya, maka mungkin ramai lagi yang akan terlibat dalam tempoh yang sekiranya dipanjangkan tempoh PKP ini dan jumlah pengecualian upah simpan juga akan meningkatlah mengikut tempoh harian. Sebab Yapim kita kenakan upah simpan kita adalah berdasarkan kepada hari. Hari upah simpan secara harian. Baik, ini adalah di bawah inisiatif Kementerian Hal Ehwal Agama. Dan jadi kalau kita melihat ada tak tempoh, dia kata hari-hari dan sebagainya, kita sekarang ni dah nak berapa hari lagi ke 14 April. Katalah mereka selepas itu masih gagal lagi untuk tebus, mungkin situasi keuangan yang tidak begitu mengizinkan, ada tak tempoh macam diberi kelebihan sedikit masa? Dalam tempoh sekiranya PKP ini tamat pada 14 April yang akan datang, pelanggan boleh datang ke cawangan Arahnu Yapim untuk menebus dalam tempoh 7 hari. Oh, 7 hari. Jadi dalam tempoh tersebut mereka boleh datang pada bila-bila masa untuk menebus. Tetapi sekiranya pelanggan kita masih mempunyai kedudukan keuangan yang tak mengizinkan, maka kita masih membenarkan pelanggan untuk membuat penangguhan. Mereka hanya
perlu menulis surat ataupun membuat pemakluman kepada cawangan kita untuk menangguhkan selama kita benarkan sehingga 2 bulan untuk mereka tangguhkan pembiayaan mereka untuk datang. Kita faham dalam tempoh PKP mereka perlu gunakan sumber-sumber keuangan untuk pelbagai tujuan. Jadi YAPIM masih membenarkan 2 bulan untuk mereka datang. Tapi mereka perlu maklumkan kepada kita. Jadi sekiranya mereka tak dapat datang dalam tempoh 7 hari atau mereka tak maklumkan kepada kita 2 bulan, maka kita perlu melaksanakan tata cara proses-proses gadaian lah. Kita perlu menjual dan sebagainya. Itu prosedur biasa. Ya, prosedur biasa. Dan baki daripada hasil jualan tersebut, kita akan masukkan dalam akaun simpanan khas mereka dan mereka boleh dapatkan baki tersebut daripada mana-mana cawangan Arahnu YAPIM. Baik, jadi seandainya macam nak beri surat, ada batasan dan sebagainya, boleh tak kita dapatkan maklumat melalui online ke ataupun website? Ya. Arahnu YAPIM sebenarnya kita telah menyediakan satu email. Mereka juga boleh mendapatkan maklumat atau menghantar kepada arahnu@yapim.my ataupun boleh melayari semua laman web YAPIM dan juga media sosial Arahnu YAPIM termasuk YAPIM Official. Jadi tak ada masalah ataupun tak ada sebarang halangan untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi dengan pihak kita, sebab kita siasa prihatin dan kita sangat hargai pelanggan-pelanggan Arahnu YAPIM. Baik. Alhamdulillah. Jadi di social media kita dah maklumkan, di TV Al-Hijrah kita dah kongsi dan sebagainya. Dah tak ada alasan lah untuk mereka tak dapat maklumat tu mudah-mudahan. Jadi ini antara inisiatif untuk membantu mereka. Jadi ada tak kaedah lain diberikan oleh Arahnu sekiranya mereka masih lagi tak hadir selepas dah diberi 7 hari, 2 bulan dan sebagainya? Saya nak tanya siap-siap. Okey. Sebenarnya kehadiran mereka tu penting dan pemakluman kepada kita tu sangat penting untuk kita ketahui apa status pelanggan kita. Dan sebenarnya pelanggan juga sekiranya seperti yang kita nyatakan tadi mempunyai cabaran keuangan dan sebagainya, sebenarnya mereka boleh menggadai semula. Mereka boleh datang ke cawangan Arahnu YAPIM dan menggadai semula pada tempoh 10 bulan lagi untuk mereka menikmati pinjaman daripada pihak Arahnu YAPIM. Baik. Jadi kalau kata di sepanjang tempoh PKP ni ada yang nak menggadaikan, ada tak servis begitu ataupun macam mana? Setakat ini selepas kita rujuk dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga dengan Majlis Keselamatan Negara, cawangan Arahnu masih belum lagi dibenarkan untuk dibuka dalam tempoh ini. Walaupun saya sendiri telah mendapat banyak panggilan, banyak juga mesej menyatakan untuk membuka Arahnu YAPIM sebab ada di kalangan kita yang perlukan tunai. Mereka mempunyai barang kemas tapi mereka tidak ada tunai. Tetapi Arahnu YAPIM kita sentiasa mematuhi kehendak dan peraturan daripada pihak kerajaan. Dan sekiranya dibenarkan untuk dibuka, maka barulah kami akan membuka cawangan tersebut. Baik, katalah saya perlukan sebarang maklumat lanjut mengenai Arahnu YAPIM dan sebagainya. Ada tak talian khas ataupun orang-orang tertentu yang mungkin saya boleh dapatkan rujukan? Memang betul saya ada barang kemas dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan saya tidak boleh menggadaikan. Tapi ada tak khidmat nasihat mungkin boleh diberikan oleh Arahnu dan sebagainya kepada mereka yang sedang mendengar sekarang ni? Okey, begini Talib, dalam tempoh PKP ni kita off-kanlah sebentar hotline kita, tetapi seperti yang saya bagi tahu tadi, kita masih boleh dihubungi di arahnu@yapim.my atau info@yapim.my. Dan pegawai-pegawai kita sentiasa akan melayani dan juga akan menjawab semua persoalan yang dibangkitkan dan sebarang pertanyaan pada tempoh tersebut. Dan sama ada pegawai kita akan telefon selepas kita dapat maklumat melalui email tersebut atau bagaimana cara yang kita boleh menghubungi atau mendekati pelanggan supaya mereka faham apa yang berlaku sebenarnya dalam tempoh ini. Alhamdulillah. Satu benda yang kita tak nak berlaku, seandainya berlaku dilanjutkan. Adakah mereka yang tadi 21,000 mereka pelanggan yang ada dalam Arahnu bakal meningkat nombornya atau figurnya? Sebab kita sebenarnya setiap hari cawangan Arahnu YAPIM dibuka sebelum PKP dan
ramai pelanggan sehingga 3 hingga 4,000 pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Ar-Rahnu setiap hari. Jadi sekiranya tempoh ni dipanjangkan, maka ramai lagi lah pelanggan-pelanggan kita yang akan terkesan dengan situasi begini. Jadi mungkin sekiranya ditambah lagi dalam 2 minggu mungkin akan menjadi 30,000 orang dan jumlahnya mungkin akan mencecah sehingga mendekati jutaan. Ya, baik. Jadi maksudnya ini antara inisiatif kita tidak memberikan dalam bentuk wang tunai, tapi kita memberi kemudahan untuk para pelanggan Ar-Rahnu. Jadi Puan, ada tak nasihat kepada mereka-mereka yang sedang melihat kan yang 21,000 tu risaunya, subhanallah, macam mana bila dengar Ar-Rahnu Musaadah ni rasa macam lega sikit hati. Mungkin Puan nak tambah sikit lagi nasihat-nasihat lah. Okey. Kami di Ar-Rahnu Yapim dan di Yapim Sin sangat menghargai pelanggan-pelanggan kita Ar-Rahnu Yapim yang sentiasa setia dengan Yapim. Jadi saya berharap pelanggan-pelanggan kita sentiasa tenang-tenang sahaja di rumah sebab urusan gadaian mereka telah diuruskan oleh pihak Yapim atau taken care of dengan pihak Yapim. Tenang-tenang sahaja duduk di rumah, stay at home dan jaga kesihatan masing-masing dan tak perlu risau tentang gadaian mereka sebab cawangan Ar-Rahnu Yapim sebenarnya dalam tempoh PKP ni dikawal oleh kita ada CCMS ataupun real time online CCTV yang sentiasa mengawasi cawangan Ar-Rahnu Yapim kita sepanjang 24 jam. Jadi tak perlu risau. Ya, serahkan, kita dah doa, kita dah tawakal, kita dah ikhtiar, serahkan kepada mereka yang arif dan pakar dan serahkan kepada Ar-Rahnu. InsyaAllah Allah telah berikan satu tanggungjawab pada Ar-Rahnu bersama Kementerian Hal Ehwal Agama ni, insya-Allah akan dijaga mandat ni sebaiknya. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih ke atas kementerian dan juga Yapim untuk program ini atau musaadah ini, dan terima kasih kepada Puan kerana memberi penjelasan yang cukup aman, tenang. Saya dengar pun tenang je orang. Alhamdulillah. Selamat pulang nanti perjalanan. Baik, insya-Allah ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Dan kepada anda semua jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini dengan ada sedikit bingkisan nak kita kongsi dengan anda. Jangan ke mana.